Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Kita teruskan pendedahan demi pendedahan dan pencerahan daripada Brother Iswardi. Bagaimana Parti PAS dan Bersatu hari ini. Warga maya, warga net, rakyat Malaysia mengatakan bahawa mereka ini adalah kaki derhaka. Sehingga kan pemimpin-pemimpin mereka disiasat dan juga ingkar dan juga dikatakan menghina raja-raja, sultan dan sebagainya. Kertas siasatan telah pun dibuka ya ke atas pemimpin-pemimpin ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda sekali lagi untuk mendengar ya kenyataan daripada Brother Iswardi ya, pencerahan dalam sesetengah isu panas yang melanda ataupun berlaku ya di dalam negara kita, turut berkait ya dengan geng-geng pembangkang Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Timbul isu SST baru ni. Dia tiba one on, jadi terpaling bijak dalam bab SST. GST ni lah, termasuk adalah juga beberapa pimpinan-pimpinan UMNO ni. Kena tunggu pegal seterusnya. Kalau korang belajar ekonomi, dalam tempoh beliau menjadi menteri, itu satu hal kau. Alright. Dia terpaling bijak dalam bab SST dengan GST ni lah, termasuk adalah juga beberapa pimpinan-pimpinan UMNO ni. Kemudian dia kata sekarang ini kita telah naikkan daripada 6% ke 8%, 6% ke 8%. Okey. Yang pertama, tuan-tuan, kita nak cerita, yang naik ke 8% itu hanyalah kepada servis. Ni saya terpaksa balik buka nota saya masa saya mengajar GST dahulu kan. Servis. Okey. Dan apa yang beza dia? Okey, servis apa bezanya? Ialah naik 6%, naik 8% daripada 6. Adalah yang tak ada servis sekarang ni ada 8, betul naik 8. Tapi kebanyakannya adalah daripada 6 naik 8, so dia naik 2%. Okey. Satu lagi yang kita tak faham tuan-tuan adalah dia ada dua jenis tax. Satu sales tax, satu service tax. Apa beza dia is? Dan inilah point saya gunakan dulu. Antara sebab kenapa saya melawan GST pada waktu itu, saya guna point ini. Poinnya apa? Untuk sales tax, prinsip dia begini. Semua produk yang dijual itu ada cukai, melainkan ia dikecualikan. Tetapi di dalam service tax, semua servis tidak ada cukai, melainkan dicukaikan. So, dia dua benda yang berbeza. So, kalau tuan-tuan tengok sendiri di dalam sales tax, Akta Service Tax 2018, dia asalnya service tax, dia amendment 2016. Di dalam before that dia menyatakan bahawa service tax bukan semua perkara itu diserviskan. Perkara diserviskan ini disenaraikan. Ada perkara diserviskan tetapi bukan semua. Dan kalau tuan-tuan bayar 10% service tax dekat restoran itu, dia ada satu service tax yang 6% tu, dia ada satu lagi 10% service. Yang tu adalah lain, yang tu bukan yang service tax yang kita ni. Yang itu memang dah ada sekian lama dan biasanya untuk restoran-restoran mewah. Okay, now saya balik nak baca apa yang Puat kata ni. Puat sokong pendirian We Issue SST. Harap ada berita gembira. Ahli UMNO tertinggi Muhammad Puat menyokong hasrat MCA We Kasiang untuk kerajaan mengecualikan bil elektrik daripada SST. Semoga hari ini, esok atau lusa ada berita gembira. Atau kembalikan saja GST. Malu apa bosku? Tambahnya. Merujuk pada cukai yang diperkenalkan oleh Najib Razak. Pada 2021 sebelum dipenjarakan, Najib memberitahu bahawa kerajaan pimpinan Ismail Sabri perlu memperkenalkan GST setelah Malaysia pulih daripada pandemik. Kerana GST 6% meliputi rangkaian barangan dan perkhidmatan lebih luas berbanding cukai perkhidmatan semasa. Walaupun beberapa keperluan seperti makanan segar dan elektrik berkadar sifar. We telah menggesa agar elektrik dikecualikan daripada kenaikan cukai perkhidmatan dengan alasan ia perkhidmatan penting sama seperti air. Alright. Saya tak faham kenapa wakil UMNO dan juga wakil MCA ni tak cerita perkara habis. Bila dia menceritakan tentang SST, dia hanya terlibat kepada mereka yang menggunakan 600 kilowatt ke atas. Yang mana 600 kilowatt ke bawah ini tak terkena. Okay, itu yang pertama. Now, kedua, bila kita bercerita tentang GST, ni saya kena ulang balik cerita GST ni. GST tu tidak akan mengurangkan harga barang pun, tuan-tuan.
Saya kata GST ni adalah satu kaedah yang sangat efisien untuk memungut hutang bagi kerajaan. Tapi tidak semestinya dia baik untuk rakyat. Adakah dia akan meningkatkan harga barang? Ya, dia tak akan meningkatkan harga barang. Dia tetap akan meningkatkan, cuma dia efisien. Adakah mustahil satu hari nanti kita katakan implementkan GST? Tak mustahil. Kalau kadar ekonomi dan pendapatan rakyat sudah meningkat, tidak mustahil. Sebab dia efisien. Sangat efisien. Nak pungut hutang tu sangat efisien. Saya ada buat satu video soal jawab saya dengan budak AMK saya tentang perkara ini. Saya kata kenapa sangat efisien? Sebab in order untuk kita nak claim back the rebate cukai kita kena bayar cukai. Itulah sistem GST. Untuk pengeluar contohnya, dia kena tax oleh penghilang. So dia cukaikan pemborong contohnya kan. So supplier bahan-bahan mentah dia dah taxkan dia, dah kena bagi GST pada dia. So dia penghilang. Penghilang ni kena tax 6%. So dia nak taxkan dia punya pemborong ataupun orang yang pengedar tu, orang mengedarkan. In order untuk dia nak taxkan pengedar dia kena register dengan GST. Bila once dia dah register dengan GST, dia dah ada sistem dengan GST, the moment dia kena cukai oleh penghilang dia, the moment itu akan trigger sistem GST, dia kena bayar GST kepada kerajaan. Tak boleh nak sembunyi tuan-tuan, tak boleh nak sembunyi. Sebab itu sangat efisien. Untuk dia nak claim back, dia kena bayar. Sangat efisien. Tak boleh nak lari sistem GST ni. Tetapi setiap layer tu dia akan kena GST. Whereas sekarang ini SST ni pada satu layer je. Servis pada air. Adakah tax will always be tax lah. Kita akan kena bayar ekstra pun. Itu yang berlaku. So bila Puat dan juga Wee Ka Siong kata tax pada elektrik, kenapa tak berlaku adil? Kenapa tak ceritakan perkara yang sebenar? Saya rasa dia orang ni duduk di kerusi kerajaan. Dan duduk di kerusi kerajaan tetapi tak menceritakan full truth. Pengetahuan putih dia kata half truth is whole lie lah. So saya tak faham lah Fuad Zakarashi ni. Tapi tak apalah, dia nak main sentimen macam tu, kita main lah. Kita main lah sentimen tersebut kan. Kalau betul-betul dia nak main sentimen itu, kita main lah. Cuma lepas ni jangan pergi tegur saya lagi kalau apa yang saya cakap ni berlaku sebagaimananya. Jadi saya kata, kalau balik pun kepada GST, katalah kita implement GST at 6% katakan. 6% tu kan bukan lebih rendah daripada 8% is. Ya, kita kata 6% rendah daripada 8%. Even pada zaman dahulu pun sales tax 10% tuan-tuan. Tapi kenapa kita kata bahawa GST tu tak lebih tinggi daripada 10% tu? Sebab GST dia akan charge layered. SST, Sales and Service Tax, they charge one layer. Yang lain tu dia charge layered. Dan untuk nak dapat balik cost yang nak rebate itu, dia bukan hari ni kita charge, esok dapat balik. Tak. It will take time. And itu pun cost kepada penghilang-penghilang. Kalau 6% tu 20 sen tak apa. Dia orang penghilang ni, it will require them kadang-kadang thousands, hundreds of thousands, million in terms of tax alone. Untuk dia nak rebate balik. Saya ada kawan dulu kan, sampai tutup company dia. Sebab pada masa itu implement GST. Dia nak claim balik tu ambil masa. Dan akhirnya company dia ditutup sebab dia tak boleh nak roll duit dia. Nak tunggu balik duit GST tu, dia tak mampu. So dia tak bayar duit GST, dia tak bayar duit dia punya supplier, akhirnya dia kena gulung tikar. Dia apa orang kata, di bankrupt kan. Sekarang dia bankrupt lah. Kesian dia lah. Ini buat macam mana, kita tak boleh nak kata banyak. Pada masa itu GST dilaksanakan, I think 2014-15 masa itulah. Okey, habis kita cerita tentang apa jadi pada 6 orang bersatu yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kan? Apa jadi pada 6 orang bersatu yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sakit belum tu. Apa jadi pada dia orang? Okey. Bersatu tuntut pilihan raya semula, kosongkan kerusi 6 MP berpaling tadah. Bersatu berusaha mengosongkan 6 kerusi parlimen yang dipegang anggota parti itu yang baru-baru ini mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri.
Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata pihaknya bercadang untuk menyerahkan notis mengenai perkara berkenaan kepada Speaker Dewan setelah parti itu meminda perlembagaannya berhubung keahlian. Muhyiddin yang juga pengurusi PN melancarkan mesyuarat agung luar biasa bersatu hari ini yang diadakan khas untuk memperkenalkan pindaan bertujuan mencegah ahli wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Muhyiddin menyelar 6 Parlimen Bersatu itu menggelar mereka sebagai pengkhianat parti. Katanya bersatu mahu pilihan raya kecil di 6 kursi iaitu Tanjung Karang, Bukit Gantang, Kuala Kangsar, Gua Musang, Jeli dan juga Labuan. Hari ini nak pindah supaya terhenti keahlian mereka iaitu terlucut serta-merta dan kursi mereka dikosongkan. Setuju? Setuju. Bila dikosongkan pihak rakyat akan diadakan. Jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat katanya di 6 kawasan parlimen. Muhyiddin berkata dia berharap Speaker Dewan Rakyat tidak akan berdolak dalih apabila Bersatu menyerahkan notis pengosongan kursi ahli parti itu. Setakat ini 6 ahli parti Bersatu telah berikrar menyokong Anwar Ibrahim. Okey. Menarik tuan-tuan. Saya kata dahulu di dalam live saya dan itu mantra kita, pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat akan dikhianati. Dalam saya bercerita pengkhianat akan dikhianati itu saya tak sendiri, tak confident. Ya ke dia akan dikhianati? Dia orang sekarang ni berada di puncak kuasa pada masa itu. Kita berada di peringkat bawah, kita pembangkang, kita kena buang, kita kena khianat tuan-tuan. Bukan setakat kena kalahkan daripada segi pilihan raya. Kalah pilihan raya tak apalah, kita kalah bermaruah. Tak, kita dia khianat. Dalam pada kita jadi kerajaan, dia tumbangkan kita. Ini bukan UMNO, PAS, bukan GPS pada masa itu yang datang beria-ia nak jatuhkan kerajaan. Tak. Yang nak jatuhkan kerajaan pada masa itu tidak lain, tidak bukan Bersatu. Dan cerita pada masa itu kita kata kembalikan kepada mandat rakyat. Kembalikan kepada mandat rakyat. Kembalikan kepada mandat rakyat kita kata. Kita kata kembalikan kepada mandat rakyat. Dia kata apa? Apa mandat rakyat? Inilah dia mandat rakyat. Rakyat mahu kerajaan baru. Rakyat tidak mahu kluster mahkamah. Dia tak sebut kluster mahkamah. Rakyat tidak mahu apa orang kata Anwar Ibrahim dia kata. Dia kata kembalikan. Akhirnya sekarang ini yang berlaku kepada mereka. Dia kata apa? Bila dikosongkan, jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat di 6 kawasan parlimen. Katanya. Wah, senang kan? So 6 kawasan parlimen, dia kata kembalikan. Alright. So, tuan-tuan, macam mana? Pengkhianat akan dikhianati kan? So bila pengkhianat dikhianati, isu dia sekarang ini bagaimana? Siapakah mereka nak bercakap tentang pengkhianatan? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita nak tanya, bolehkah usul itu dibawa? Bolehkah usul tersebut memecat dan mengusungkan kerusi ahli parlimen? 6 yang menyokong PM ini. Okey, kita baca. AGM Bersatu lulus pindah perlembagaan untuk halang MP Belot. Bersatu berjaya memindah perlembagaan hari ini untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Okey. Now, mark the word kat situ. Masa hadapan. Saya percaya masa hadapan mungkin boleh. Tetapi bolehkah dia menggunakan perkara tersebut untuk ahli parlimen pada masa sekarang yang dah melompat sebelum ini? Ditambah satu persoalan besar. Sebab saya percaya apa yang akan berlaku adalah speaker akan kata tidak jatuh kerana kamu pindah perlembagaan setelah mereka melompat. Kalau mereka nak buat sesuatu pada mereka, kena pecat. Dan pecat daripada parti tidak dikira lompat parti berdasarkan kepada undang-undang yang kamu Bersatu sendiri buat pada tahun 2021 dalam Akta Lompat Parti, di mana apabila seorang ahli parlimen menyatakan sokongan berlainan daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Dan apabila seseorang itu dipecat daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Itu yang Bersatu buat pada tahun 2021 di bawah Akta Lompat Parti. So bagaimana nak menentukan? So saya rasa speaker akan gunakan kaedah biar mahkamah tentukan, sebab sekarang ini perkara ini dibawa ke mahkamah. So kalau sekiranya mahkamah menentukan
bahawa jatuh mereka, maka jatuhlah. Kalau mahkamah tidak menentukan, maka mereka kekal. So nak menunggu keputusan mahkamah, saya rasa speaker akan kata kita tunggu keputusan mahkamah lah. Dan hari ini juga saya Abu Hussein MP Bukit Kantang mengatakan tiada unsur pujukan habuan untuk sokong Anwar. Ahli Parlimen Bersatu yang memberikan sokongan kepada Anwar berbuat demikian secara rela hati tanpa dipengaruhi sebarang pujukan atau rayuan. Ini menjawab persoalan apa orang kata Wan Saiful Wanjan tempoh hari. Dia kata bahawa 4 kali dia dapat pujukan, rayuan, ugutan. 4 kali. Dia kata lepas itu, tak lama lepas tu SPRM menghubungi beliau. Tu keluar Azam Baki, keluar kenyataan. Dia kata kami tak pernah pun hubungi Wan Saiful. And then baru-baru ini bila ditanya dia dalam parlimen, dia kata oh, case close. Tuan-tuan, dia berhalusinasi ke, berhalusanusi ke, dia berhayalan ke, kejadian itu tidak berlaku ke, dia menipu ke, apa sebenarnya? Kenapa tunggu sampai 4 kali? Kan? Mula-mula dia kata saya telah diugut, saya diberi habuan 1.7 juta, ditarik balik 4 kali pertemuan. Lepas habis tu dia kata tak sampai 1 jam pegawai SPRM telefon. Kemudian Azam Baki keluar kenyataan, tak ada pun pegawai telefon Wan Saiful Wanjan. Sudah. Bila ditanya balik dalam parlimen, Wan Saiful kata oh, kes tu dah tutup, case close, tak payah cerita. Oh, convenient. Tuduh-tuduh fitnah-fitnah, tuduh-tuduh fitnah-fitnah. Lepas tu tak ada apa, nothing happen. Mana ada apa berlaku? Apa ni? This is what happen in this country, tuan-tuan. Dalam pembangkang kita ni lah. Dia tuduh, dia fitnah, dia kata apa sahaja. Dia the audacity. Kan? The audacity dia orang ni mengatakan, menyebut perkataan yang fitnah, yang bobrok, yang jahat, semata-mata untuk simpati. Saya ambil contoh, ahli parlimen PAS berucap di dalam parlimen hari itu, dalam parlimen, tuan-tuan, kerana apa akta Mahkamah Syariah itu, seksyen itu telah berjaya dihapuskan, maka selepas ini ramailah orang yang apa orang kata disebut pasal bukan berjudi, disebut berjudi yang berjudi, yang mabuk. Mabuk ke berjudi, tak ingatlah, di negeri Kelantan lepas ini. Yang pertama, rakyat negeri Kelantan ni kuat minum arak ke? Seolah-olah kau menuduh macam tu lah. Kau yang cakap, bukan aku. Yang kedua, Syahrizad MP Bangi bangun. Dia kata lain kali kalau nak cakap cakap dengan fakta. Yang kamu kata mansuh tu tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. Kan? Tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. So bagaimana kamu kata mansuh? Jadi tuan-tuan, dia kata lain kali baca. Sebab itu saya kata ini sikap pemahaman level ahli parlimen. Kalau ahli parlimen begitu dia punya level pemikiran dan pembacaan, bagaimana dengan walaun dan rakyat-rakyat biasa? Dan ahli parlimen Bangi itu kata, kalau saya tak cakap ni, benda ni kamu ambil, kamu letak dalam TikTok. Kamu akan letak dalam TikTok benda yang saya cakap ni, dia kata. Which is true lah. Kan? Kamu akan letak dalam TikTok, kamu akan gunakan dalam TikTok. Mengatakan bahawa kerajaan ini begitu, begini, begitu. Dalam keadaan semua orang, banyak orang tak faham pun apa yang berlaku, tak tahu pun apa yang berlaku. Kan? Tak tahu pun apa yang berlaku. Okey, saya try cari kenyataan itu. Right. Saya share pada tuan-tuan.
Tolonglah nak cerita pasal Saya tak keluar suara. Right. benda ni baca dulu. Bulan puasa. Okay. Pasal puasa. Sekejap. Tuan boleh dengar sendiri. Tolonglah nak cerita pasal benda ni baca dulu. Bulan puasa menjelang tiba. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Tan Sri Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat. Saya ulang. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Tan Sri Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat. Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi Tuan-tuan, kalau begitu saya tarik balik lah. Dia sebut tentang tidak berpuasa. Kemudian MP Bangi kata yang tidak berpuasa tu tak ada. Tak ada. Okey. Yang tidak berpuasa tu tak ada dalam yang dibatalkan dalam Nick Elin tu. Saya minta jangan keliru Dewan dan tarik balik. Apa yang MP Hulu Terengganu kata? Saya tarik balik. Dia kata saya tarik balik. Dia kata bacalah dulu, baca. Ya Allah. Tuan-tuan, kalau ini level ahli parlimen, tuan-tuan agak macai macam mana? Mula-mula kalau MP Bangi tak bangun, kata benda tu tak ada dalam benda yang dibatalkan, perkara yang dibatalkan, saya rasa benda ni dah go viral lah. Faham tak maksud saya? The audacity, kesanggupan mereka untuk nak fitnah dulu, tabur fitnah, bagi berita palsu. Lepas tu bila dibetulkan, saya tarik balik. Semudah itu, tuan-tuan. Semudah itu. And kebanyakan orang, sebab dia tahu satu perkara. Majoriti orang Melayu yang mana menyokong mereka ni, dia orang tak baca. Majoriti mereka ni memang membabi buta je menyokong. Dia orang tak baca pun, dia tak faham pun. Malah kalau kita bawa perbincangan dia, Alin, dia emosi, dia bukan fakta. Dia banyak emosi, dia tak fakta pun. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Bila dia bercakap soal, dia kata dalam pembatalan enactment itu, dia kata dia juga membatalkan meminum arak. Yang dibatalkan itu perkara yang menghayalkan. Dia tak sebut arak. Dia kata perkara yang menghayalkan. Apa antara contoh perkara yang menghayalkan, tuan-tuan? Dadah tu dah ada enactment dadah. Kenapa nak letak bawah syariah lagi? Tak semestinya arak. Kan? Arak memabukkan, bukan menghayalkan. So, perkara ini yang sebenarnya saya kata walaun ni, kalau itu level pimpinan dan dia orang tahu level pengikut dia macam mana. So kalau itu level pimpinan dan dia tahu level pengikut, itu yang mereka mainkan, dan itu kenapa mereka berjaya memenangi minda kebodohan dan kenyumudan penyokong-penyokong PAS ini, tuan-tuan. Menarik menarik sebenarnya. Dan membawa saya kepada kenyataan sama juga. Bila orang kita cakap, dia kata macam-macam. Dia kata ketuk kamera lah, apalah dan sebagainya. Saya nak bawa, tuan-tuan, kenyataan Hadi, yang mana Sultan Selangor sendiri telah menyatakan murka baginda terhadap kenyataan Hadi Awang berhubung dengan keputusan PN Selangor didesak nyata pendirian berhubung kenyataan Presiden PAS. Majlis Pembinaan Keadilan Selangor mendesak Perikatan Nasional menyatakan
pendirian berhubung rasa duka cita yang dizahirkan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah terhadap kenyataan yang dibuat Presiden PAS Hadi Awang menerusi tulisan beliau pada 20 Februari yang lepas. Timbalan Presidennya Borhan Aman Shah dalam kenyataan hari ini berkata tindakan membisu pimpinan PN Selangor yang diketuai oleh Azmin Ali menunjukkan seolah mereka sanggup membelakangi titah Sultan semata-mata untuk menjaga pemimpin dan penyokong PAS. Kenyataan itu merujuk kepada surat daripada pejabat Sultan Selangor pada 27 Februari lepas yang dihantar kepada Pesuruhjaya PAS Dr. Abdul Halim Temuri berhubung kenyataan Abdul Hadi itu. Borhan yang juga Exco Perubahan dan Kebudayaan Negeri berkata surat itu jelas menyatakan duka cita Sultan terhadap kenyataan Abdul Hadi yang menyinggung tanpa memahami secara menyeluruh titah ucapan baginda. Semalam dalam hantaran yang dimuat naik di Facebook, Selangor Royal Office, Sultan Sharifuddin menzahirkan rasa sedemikian dalam surat yang diutus kepada Abdul Hadi menerusi Pesuruhjaya PAS Selangor itu. So tuan-tuan, bila Sultan sudah murka, kita kata kan, Perikatan Nasional Selangor, sebab itu Sultan Selangor, Perikatan Nasional Selangor langsung tidak menyatakan apa-apa pendirian. Right. Langsung tidak menyatakan apa-apa pendirian. Right. Langsung tidak menyatakan apa-apa pendirian mengenai perkara tersebut. Dan kalau saya baca surat ni, sama-sama kita baca surat tersebut. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam. Okey, saya menulis surat ini kenyataan YB Tan Sri Datuk Seri Abdul Awang pada 20 Februari. Memaklumkan kepada YB bahawa Sultan Selangor berasa amat duka cita dengan kenyataan Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi Awang setelah dirujuk sebagai YB Tan Sri Hadi pada 20 Februari yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, yang ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim-hakim, ahli Parlimen, Dewan Undangan Negeri serta raja-raja Melayu. Kenyataan ini dikeluarkan tersebut dipercayai susulan daripada titah Sultan Selangor semasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Agama Islam pada 15 Februari yang lalu. Kenyataan Hadi yang telah dibuat secara terbuka di media sosial menggambarkan bahawa Tan Sri Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta tidak memahami intipati titah ucapan baginda khususnya berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nik Elin. Kenyataan sinis Tan Sri Haji Hadi yang secara tidak langsung mengait titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu wawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuara pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Kenyataan beliau juga telah mengkritik hakim-hakim dewasa ini yang dikatakan telah gagal mentarikh perlembagaan mengikut prinsip Islam sebenar, dan kononnya perlembagaan persekutuan dicipta dan digubal oleh penjajah mengikut acuan mereka dengan tujuan untuk menghancurkan agama, bangsa dan tanah air di suatu masa kelak. Semua komen-komen dan kritikan sebegini boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat terutama umat Islam dan telah menimbulkan persoalan apakah tujuan sebenar kenyataan sedemikian dikeluarkan oleh Tan Sri Hadi. Bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kepada perpecahan umat Islam khususnya di kalangan orang Melayu di negara ini. Sekiranya Tan Sri Hadi lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Haji Hadi akan dapat memahami maksud sebenar baginda. Malah dilihat ucapan baginda semasa mesyuarat MKI, Sultan Selangor telah menitahkan agar satu penyelesaian dicari bagi memastikan kompetensi Dewan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah dapat diperkemaskan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dipanjang lagi ya, tuan-tuan boleh cari sendiri ucapan ini kan, panjang, saya tak nak go through one by one. Tuan-tuan boleh cari sendiri.
titah yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menyatakan rasa murka baginda. Walaupun tidak dinyatakan secara khusus, tapi kita boleh baca. Dan kenyataan pada hari ini, polis buka kertas siasatan isu kenyataan Presiden PAS. Polis telah membuka satu kertas siasatan berhubung kenyataan Presiden PAS bertajuk Haji Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang disiarkan di portal Berita Milik Parti itu pada 20 Februari lepas. Siasatan dibuka mengikut Seksyen 4 Sub 1 Akta Hasutan dan Akta Komunikasi. Polis telah buka kertas siasatan membaikkan kenyataan dikeluarkan dan masih menunggu waktu sesuai untuk panggil dan ambil keterangan Abdul Hadi, katanya. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin sebelum ini menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama serta raja-raja Melayu. Peringkat pimpinan, tuan-tuan. Ini peringkat pimpinan. Dan suatu masa dahulu mereka inilah yang khianat dan juga mereka inilah yang telah misrepresent yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan darurat. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, golongan ini jugalah yang derhaka kepada Sultan Selangor sehingga Sultan Selangor, Wakil Sultan Selangor membuat laporan polis, tuan-tuan. Wakil Sultan Selangor buat laporan polis berkenaan dengan perkara yang menyentuh tentang isu ini. Terhadap siapa? Terhadap Sanusi. So inilah dia golongan-golongan yang kononnya mempertahankan orang Melayu, tetapi sebenarnya di belakang agenda mereka mahu menghapuskan raja-raja Melayu. Sebab utamanya, paling utama ni je tuan-tuan, bagi mereka kepimpinan tertinggi adalah kepimpinan ulama. Sultan, raja, bukan ulama. So agak-agak put 2 by 2 together, you get the answer. Okay tuan-tuan, itu saja untuk daripada saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Sejam 15 minit kita bersiaran. Terima kasih 8,000, 9,000 yang menonton kita di YouTube, Facebook. Here we go. Ribbit? TikTok. InsyaAllah kita jumpa lagi. YouTube kita juga. Oh, kita telah mencapai 130,000 subscriber di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih. Tak ramai, tapi ramai tu. Dalam politik ni, bukan orang suka sangat politik, tapi 130,000. Alhamdulillah. TikTok kita pun sikit lagi nak mencapai 70,000 follower. Kita target by the end of this year, boleh tak kita dapatkan TikTok follower kita 100,000 insyaAllah. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Alright guys, so itu dia satu pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, isu-isu panas ya, Hadi Awang disiasat ya, 6 jahanam mau dibuang, dikosongkan kursi, itu antara kenyataan-kenyataan dah daripada Bersatu dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.